Memang dah lama. Bulan 3 kita last dah. Bulan 3. Okey. Betul Ustazah. Bulan 3. Kak Ida tengok buku attendance baru Kak Ida perasan. Alamak lamanya. Sebab bulan 5 tu Kak Ida kata cancel. Satu puasa, satu saya pergi umrah. Lepas tu bulan 5 tu Kak Ida kata mula nak buat kot. Lepas tu tak jadi pasal pot tak. Ada tu program ke apa ke kan? Mungkin nama Kak Ida ada pakai apa. Untuk siap dah record. Saya start dah. Dia dah record dah. Betul. Dia ada timer kan? Tak adalah timer. Tapi kalau Zina kalau Ustazah dah mula baru. Kak Ida patut tadi pakai spek baru nampak lagi sama ke tak sama. Ini spek labu. Kita mula-mula pelan dulu Mina. Boleh insya-Allah. Kak, sorry saya tanya. Kita ada whiteboard kecil tak? Whiteboard dalam kelas itu je. Saya Ada tak payah? Hari ni tak payah. Next. okey. Next. Kat pakai lah. Buat saya ada nak tulis apa-apa kan? Tak apa nanti. Apa dia Kalau sebab. nak, ambil. Tak payah. Tak payah. Tak bukan sebab kita dalam kelas sebelah kan. Tapi whiteboard tu besar kan. Agak besar juga. Aku dah pindah ke dalam meeting room dah. Tak payah. Kalau ada yang kecil, Boleh next ada class. yang kecil dah. Reminder yang bulan kemarin. Okey, Ibu, jom kita start dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita last jumpa bulan 3. Betul tak? Betul. Last jumpa bulan 3, bulan 4 dalam bulan Ramadan, bulan 5 pakat duk beraya lagi, bulan 6 jumpa sekejap, bulan 7 tak takut duk raya lagi kan? Raya panjang juga tu kan? Baik, dan kemudian Alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kita dah bincangkan sebelum ini dapat kita selesaikan dengan tindakan, kita buktikan dengan keimanan kita melalui tindakan insya-Allah. Dan hari ini kita akan sambung perbincangan ayat yang keberapa? Kalau ikut sini kita akan masuk hukuman zina tu. Kan saya tanda muka surat 146. Hukuman zina yang pertama. Ayat yang kedua. Betul kan? Hari ni ramai juga ibu-ibu tak main tu. Itulah. Tapi mungkin tak apa, tak ada masalah. Saya kalau seorang pun saya jalan je kan.
Selagi nak kelas, kita buat. Saya tak kira. Ustazah ada satu kelas. Ustazah, kami 3 orang ni, yang ni online lah. Ada private class malam-malam. Ustazah, malam ni kita memang 3 orang je. Boleh ke buat kelas? Boleh, 3 orang. Saya cakap je benda yang sama je. 100 ke 200 orang pun 3 orang pun sama kan? Tak ada masalah baby. Ini kira ramai ni. Ada surau saya 5 orang je. Itu pun kawan ada yang mana regular ni kata nak proceed juga ke kelas. Kata tak boleh, kita kena proceed juga lah kan. Ramai tak Ada satu tempat 5 orang je ibu. 5 orang ke 8 orang. Maka saya sebut dekat ketua kelas ni, ketua muslimat ni, saya kata Hajar, saya rasa kena tukar dengan ustazah. Tak apa, tukar ustazah maksudnya tak payah panggil saya, panggil ustazah lain. Kok lah bila ustazah lain main tu dia rasa semangat sikit. Tu ustazah ni paling ramai. 5 ke 8 orang tu ustazah ni paling ramai. Kalau ustazah lain ada seorang ustazah, seorang pelajar, pernah jadi betul. Ataupun 2 orang je dekat satu surau lah. So, ustazah ni paling ramai. Dalam semua ustazah yang kami ada, 5 ke 8 orang atau kadang-kadang boleh jadi 10 orang tu, kira ustazah ni paling ramai. Kalau ustazah lain 2 orang, seorang pun pernah ustazah 3 orang. Jadi kami memang kena kekal ustazah. Sebab 5 ke 8 tu ramai untuk kami. Lepas tu memang takkan ada macam ni lah ustazah. Tak biasalah tu kadang-kadang kan. Tapi ramai ustazah kalau jamuan raya. Jamuan raya ramai ustazah. Sampai ke tempat-tempat luar tu. Tak apalah, biar je lah. Okey, jap. Kita teruskan insya-Allah. Tapi sebenarnya ustazah ada hari ni pun kebetulan hari ni ada Kenduri yang regular ni, ada juga yang terlibat dengan kumpulan mahaban. Hari ni ada jemputan. Akikah pun ada. Okey. Tak apa. Kita proceed sahaja insya-Allah. Baik. Ibu-ibu, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan tengok ayat yang kedua. Hari itu ayat pertama kita ambil dengan mukadimah surah lah kan. Apa segmentasi yang ada di dalam surah ini. Hari ini kita tengok ayat yang kedua ibu-ibu insya-Allah. Boleh kita baca sama-sama ibu-ibu ayat kedua? Ayat kedua aja dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Baik, ibu-ibu, kita masuk ayat yang kedua, bermula dengan az-zaniyatu waz-zani. Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina. Az-zaniyatu perempuan yang berzina. Az-zani lelaki yang berzina. So beza dia apa ibu? Beza tak marbutah aja kat belakang. So ada tak marbutah, dia jadi apa? Dia jadi muannas. Muannas ni maksudnya feminin lah, perempuan. Dia tak ada tak marbutah, maka dia jadi muzakkar. Muzakkar maksudnya maskulin, lelaki. Okey. So adakah semua maksudnya macam tu? Tak juga. Tapi yang ni ibu sangat ketara lah, az-zaniyatu dan juga az-zani. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua ibu, ni daripada sudut lughah dulu. Kita pergi lughah dulu. Yang kedua ibu, az-zaniyatu dengan az-zani dia mai dalam bentuk kata nama. Apa dia pula ada ustazah dah lelas sekali 3 bulan lah mengaji kelas kan. Tiba-tiba muncul kata nama pula. Kata nama ni macam ni ibu. Kalau perbuatan, kita sebut dia kata kerja. Nama dalam bahasa Arab dia fi'il. Kelas bahasa Arab ada tak sini? Dulu ada. Tapi maksudnya pernah ada, ingat lagi lah kan? Okey. Kalau kata kerja, kita sebut dia fa'il ibu. Fa'il ni perbuatan, maksudnya berzina. Itu perbuatan. Tapi kalau kata
lebih spesifik, ismul fa'il maksudnya pelaku kepada perbuatan berzina, berarti penzina. Kalau belajar perbuatan, kata nama dia pengajar. Kalau belajar perbuatan, pelajar adalah pelaku dia. Jadi, kalau ibu lihat di sini, ayat ini dia tak main dalam bentuk perbuatan. Dia main dalam bentuk pelaku. Penzina perempuan dan penzina lelaki. Ibu-ibu, bahasa Arab ni penting untuk kita belajar sama dengan tafsir. Mesti seiring. Dia jangan kita habiskan bahasa Arab baru belajar Quran, ataupun belajar Quran baru belajar bahasa Arab. Dia mesti berlaku seiring. Lebih pantas dan lebih senang. Baik. Kenapa saya cerita pasal kata nama kat sini? Ibu-ibu beri perhatian. Kalau perbuatan ibu-ibu, perbuatan tu dia ada tempoh. Contoh saya bagi nak. Yang ni nak buka dulu minda kita, mudah-mudahan insya-Allah. Contoh saya bagi. Kalau saya katakan saya telah mengajar. Perbuatan saya telah mengajar. Saya dulu mengajar kuis atau saya telah mengajar kuis. Sekarang saya buat lagi perbuatan tu ibu. Tak dah kan? Itu past tense. Yang tu kita semua belajar dulu past tense. Past tense maksudnya benda dah lepas lah. Benda dah lampau, masa lampau. So lah ni saya tak mengajar kuis dah. Saya sedang mengajar di Surau Ar-Rawdah Bukit Mahkota. So pelakuan tersebut berlaku currently. Sekarang sedang berlaku. Kemarin tak berlaku, subuh tadi tak berlaku, sekejap lagi Zuhur tak berlaku dah. Sebab saya sedang mengajar. Jelas ibu-ibu? Jelas. Perbuatan tu akan tamat juga dah. Akan tamat juga. Kalau saya katakan saya akan mengajar di Surau Ar-Rawdah Bukit Mahkota bulan Julai nanti minggu kedua. Adakah perbuatan tersebut telah berlaku? Belum berlaku. Tapi bila habis sahaja tarikh minggu kedua bulan Julai, perbuatan itu telah expired juga. Walaupun dia future, masa future tak berlaku lagi, tapi once dah berlaku, expired juga. So kata kerja ibu-ibu, dia ada expired date. Ketiga-tiga bentuk, sama ada dah buat, sedang buat, akan buat, dia akan expired. Itu bahasa mudah dia. Tapi bila ia melibatkan pelaku, dia tak ada expired date. Dia adalah sesuatu perkara yang satu, sama ada orang itu sentiasa buat, dia sentiasa melazimi. Contoh bahasa saya tadi, saya telah mengajar kuis, saya sedang mengajar surah Al-Rawdah, saya akan mengajar surah nilai impian. Contoh, saya seorang pengajar. Bila saya sebut saya seorang pengajar, ibu-ibu, ia masuk kepada semua perbuatan-perbuatan mengajar saya. No expired date. Jelas tak ibu-ibu? Jelas. So, dia benda yang dilazimi oleh saya. Kerja saya buat apa? Saya adalah seorang pengajar. Tak tahulah bila dia mengajar, tapi itulah perbuatan yang sering dilakukan pengajar. Jelas tak ibu? Jelas. Saya seorang pensyarah. Oh, pensyarah maksudnya lazim dia memang kerjanya bersyarah aja. Saya seorang speaker, juru cakap ataupun penceramah. Maka itulah kerja yang dia selalu buat. So kata nama yang berbentuk ismul fa'il, pelaku, antara sebabnya ataupun antara cara ibu-ibu nak kenal dia sentiasa melazimi, selalu buat. Maka az-zaniyatu dengan az-zani di sini lebih sinonim dengan orang yang sentiasa melakukan zina. Tapi adakah maksud sekali buat tak payah dihukum? Ada hukum. Tetapi dia datang dalam bentuk ini maksudnya pelaku itu sendiri kepada perbuatan zina. Dan ini ibu-ibu nak menunjukkan agak keras ayat ini. Sebab ia melibatkan konsistensi. Ia melibatkan berterusan. Bukan sekali lagi, bukan maksudnya bila sekali buat tak apa kau, tak kena hukum kau. Dia mesti berkali-kali tak. Sekali buat pun kena hukum. Tetapi nak bagi tahu ancaman kepada pelaku zina tu datang dalam bentuk ismul fa'il, nak bagi tahu keras seolah-olah dia sentiasa buat.
Kerana ibu dosa melakukan zina antara 3 dosa besar. Nanti kita akan tengok insya-Allah. So hari ni ibu sekurang-kurangnya balik dah tahu dah apa beza antara perbuatan dengan kata nama. So nanti dalam kelas yang akan datang saya akan tulis lagi lah insya-Allah kan. Yang ketiga ibu, sebelum saya bergerak pada ayat berikutnya, kita akan tengok syarahan sekejap lagi. Yang ketiga, kalau ibu tengok Allah Ta'ala sebut az-zaniyatu terlebih dahulu berbanding az-zani. Bererti penzina perempuan didahulukan berbanding penzina lelaki. Baik, ibu jom kita buka set mushaf, muka surat. Saya akan bagi kita muka surat sekejap. Nak tengok satu tempat yang bentuk dia nak lebih kurang serupa surah Al-Ma'idah ayat 114. Muka surat 114 dalam Quran. Ayat 38. Okey, ayat 38 surah yang kelima, surah Al-Ma'idah dalam Al-Quran muka surat 114. Nampak tak? 38. Ayat surah Al-Ma'idah ayat 38 ini ibu, cuba lihat. Was-sariqu was-sariqatu. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Nampak tak ibu? Baik. Siapa mai dulu? Muzakkar mai dulu ke muannas mai dulu? Muzakkar mai dulu. Dalam hal mencuri, Allah dahulukan al-muzakkar dan mentakhirkan al-muannas. Tetapi dalam hal zina, Allah mendahulukan muannas berbanding al-muzakkar. Ini ibu daripada sudut balaghatul Quran, nama dia adalah at-taqdim wa at-ta'khir. Biasa dengar tak at-taqdim wa at-ta'khir? Ustazah, macam jamak taqdim dengan jamak ta'khir je? Kan? Betul. Memang macam jamak taqdim dengan jamak ta'khir. Perkataan at-taqdim maksudnya mendahulukan, mengawalkan. Dan itulah yang ibu buat dalam jamak taqdim. Mendahulukan sembahyang asar di dalam solat, di dalam waktu solat zuhur. Maksudnya mengawalkan asar ke dalam waktu zuhur. Mentakhirkan, yakni menjamak takhirkan solat, bererti membawa maghrib masuk ke dalam waktu isyak. Melewatkan, mengakhirkan. Rupa-rupanya ada kaitan dengan salah satu ilmu dalam Quran. Ya, memang uslub dia, nama dia sama, at-taqdim wa ta'khir. Maka dalam ayat az-zaniyat wa zani ditaqdimkan muannas, ditakhirkan muzakkar. Tetapi di dalam ayat mencuri ditaqdimkan muzakkar, dilewatkan muannas. Siapa nak teka pasal apa? Hari ni orang tak main ramai kan, jadi senang nak tembak. Kalau main ramai selamat sikit aku kan, ramai sikit Ustazah nak tembak kan. Agak-agak kenapa ini? Sebab biasa yang mencuri tu kalangan lelaki. Barakallahu fiik. Kebiasaan pelaku kecurian yang melakukan kecurian sinonim dengan lelaki. Tak ada ke perempuan? Ada, tetapi sinonimnya lelaki. Adapun dalam hal zina sinonimnya penyebab. Tapi jangan marah lagi. Sabar dulu. Antara penyebab terbesar kepada berlakunya penzinaan adalah perempuan. Ustazah, adakah ini diskriminasi di dalam Al-Quran? Tidak. Tidak. Jangan ni lagi. Kita akan go through nanti sama. Nanti, tapi memang pun saya pernah bincang ayat ni dan ada orang yang komen lah. Maksudnya bukan komen daripada sudut negatif, dia positif lah. Dia kata, Ustazah, kalaulah kita bincang macam ni, maka feminisme marah lah ni. Orang-orang yang berfikiran dan berfalsafahkan feminisme, dia akan kata semua benda nak salah ke orang perempuan. Sabar dulu, tak habis lagi bincang kan, jangan kalut lagi. Dan yang kedua, selain daripada sinonim penyebab kepada zina adalah perempuan, kerana maaf saya sebut, dalam so-called industri pelacuran,
Sememangnya yang menanti adalah penzina perempuan. Yang ini kena jelas. Jadi sebelum kita berbincang dengan nafsu ataupun emosi kita, tengok dulu apa yang berlaku dalam isu masyarakat, dan maka benarlah susunan Allah Ta'ala ni mendahulukan atau mentakdimkan dalam hal zina itu perempuan dan dalam hal kecurian itu adalah lelaki. Dan Allah mention as-sariqatu, maksudnya bukan tak ada pencuri perempuan, ada, tetapi sinonimnya kecurian kebanyakannya dilakukan oleh pencuri lelaki. Dalam hal zina itu banyak puncanya daripada perempuan. Baik. So nampak ibu-ibu? So apa yang saya nak sebut sebelum kita bergerak ibu-ibu, setiap susunan perkataan adapun didahulukan atau dilewatkan, kesemuanya ada hikmah, ada sebab. Mesti ada sebab. Tak ada saja-saja Allah susun, oh as-sariqu lelaki mai dululah. Boleh tak Ustazah kalau kita baca azani dulu? Tak boleh, kerana ada sebab kepada perbincangan azaniyatu mendahului azani. Jelas ibu-ibu? So ini antara ayat yang ibu boleh nampak at-taqdim dengan at-ta'khir, daripada sudut kecuriannya kenapa didahulukan lelaki, dan daripada sudut pelacuran ataupun penzinaan kenapa didahulukan perempuan. Baik, kita patah balik ke surah kita tadi, Az-Zaniyatu waz-Zani, muka surah 146. Boleh tinggalkan sekejap surah Al-Maidah. Ibu-ibu yang muliakan, sebelum saya bergerak, sebab saya nak clarify balik. Oh, adakah penzinaan hanya disebabkan perempuan? Tidak. Kerana tuntutan menundukkan pandangan, yang ni kita akan pergi nanti pada ayat 31, ayat tutup aurat nanti ibu-ibu. Lambat lagi, saya tak tahu lah tahun ni atau tahun depan. Kita bawa ayat 2 bulan 6. Tahun depan mungkin ayat 3, bulan depan mungkin ayat 3, 3, 4 dan sebagainya kan. So mungkin 2024 kalau panjang umur, amin insya-Allah. Atau 2025. Dalam ayat, that's why saya terang dulu siap-siap. Bila Allah Ta'ala turunkan ayat tentang menutup aurat, dia tak sekadar tentang tutup aurat ni. Tutup aurat itu perkara kedua. Perkara pertama adalah menundukkan pandangan. Dan ia adalah statik. Maksudnya arahan Allah Ta'ala untuk tunduk pandangan dan menutup aurat. Perkeliling ini kena kepada kedua-dua jantina, ada pun lelaki maupun perempuan. So jangan kata, oh kami tak tertakluk dengan menutup aurat kalau orang lelaki. Dah, orang lelaki tertakluk kepada menutup aurat. Dan orang perempuan dia tak boleh bagi alasan, kami tak tertakluk kepada tunduk pandangan. Dah, orang perempuan pun mesti tertakluk kepada tunduk pandangan. Ustazah, dalil, zaman sekarang suka tanya dalil kan? Okey, puan-puan, surah yang sama, surah An-Nur juga. Cuba ibu buka ayat yang ke-30 dan 31. Masih surah kita, surah An-Nur ibu. Yang ni saya hamak dalam Quran lah. Sebab dalam buku kita tanda dekat muka surat 146, kita nak masukkan ibu kan. Okey, muka surat 354. Maafkan saya, 353. 353 ayat 30 dan 31. Ayat 30 dan 31. Oh, dalam buku kita, dalam buku kita muka surat 221, betul. Okey, saya nak tengok ayat je ibu. Ayat 30 nanti ibu boleh tanda dululah. 30 ni kita akan mengaji apa? Seruan kepada orang beriman lelaki. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada lelaki-lelaki beriman untuk yaghuddu min absarihim, tundukkan pandangan mereka supaya mereka menyekat pandangan mereka. Yang kedua, wa yahfazu furujahum, dan menjaga kemaluan. Kenapa menjaga kemaluan? Tak disebut pun tutup aurat. Ibu-ibu, menjaga kemaluan itu dengan cara menutup aurat. Okey, yang ni kita belajar detail dalam ayat ni nantilah nah, tapi saya nak tunjuk dulu
kata kena tunduk pandangan dan menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan termasuk dengan menutup aurat dan menjaga maruah. So kita pegang satu, menyekat pandangan atau menundukkan pandangan. Yang kedua, menjaga kemaluan. Cuba lihat pada ayat 31 ibu. Qul lil mu'minat wa qul lil mu'minat, dan katakanlah kepada orang-orang perempuan yang beriman, yaghdudna min absarihinna, hendaklah mereka tundukkan juga pandangan ataupun menyekat pandangan mereka, wa yahfazna furujahunna, dan juga menjaga kemaluan mereka. Tidakkah perkara ini statik ibu? Sama. Lelaki pun kena sekat pandangan dia daripada tengok benda yang haram dan jaga maruah dia, jaga kemaluan dia, menutup aurat dengan sempurna. Perempuan pun kena tunduk pandangan, kena sekat pandangan daripada tengok benda yang haram dan kena jaga kemaluan, jaga kesucian, kehormatan diri, maruah dengan cara salah satunya menutup aurat. Misalnya saya dah tutup aurat, tapi saya menarik kat TikTok boleh tak? Itu sebahagian daripada wa yahfazna furujahunna, menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan bukan artinya tak berzina saja ini. Menjaga kemaluan jauh lebih besar daripada menjaga daripada berlakunya. Kat sini ibu, menjaga kemaluan ni, kalau ibu boleh lanjut hari ini malam, udah pagi mengaji dah, malam mengaji lagi kan. Saya setiap hari Ahad malam saya start balik lah. Hari tu berhenti saya raya kan. Hari Ahad malam start balik surah Al-Mu'minun 9 suku. Surah Al-Mu'minun main sebelum surah An-Nur. So kalau ibu belajar surah Al-Mu'minun, belajar surah An-Nur, sangat akan nampak hubung kait dia. Kalau ibu ikut daripada sebelum Ramadan, saya dah syarah dah pasal jaga kemaluan ni. Sebab ada dah dalam surah Al-Mu'minun. Menjaga kemaluan bukan hanya daripada zina, termasuk daripada melakukan hubungan seks, maafkan saya, dengan haiwan. Kita mungkin tak terfikir, betul tak ibu? Ibu baca tak paper? Ada seorang lelaki di Malaysia ni, di Malaysia, bukan di negara-negara luar tu, di Malaysia, dengan kambing. Kambing kau? Dia kena tangkap lah. Sebab dia kena tangkap tu lah masuk paper. Kita mungkin fikir, cannot brain lah. Rupanya ulama dah tulis dah dalam tafsir, salah satu bentuk menjaga kemaluan bukan hanya manusia dengan manusia, manusia dengan haiwan. Sebab ada orang bernafsu songsang, dia tengok kambing dia rasa lawa. Kita mungkin tak boleh fikir, alhamdulillah, sebab kita insya-Allah mudah-mudahan Allah pelihara. Tapi ada orang tengok kambing, rasa cantik pula kambing ni, dan dia buat sesuatu dengan kambing dan masuk paper kan ibu, kalau ibu follow. Kita mungkin rasa macam, ini Malaysia ke? Ya, Malaysia ni. Termasuk juga yang bernafsu lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, itu semua termasuk wa yahfazna furujahunna. Maksudnya menjaga kemaluan bukan hanya dengan pelacuran atau penzinaan. Termasuk juga kata para ulama tafsir wa yahfazna furujahunna, ataupun yang pertama wa yahfazna furujahun, daripada seorang suami mendatangi isterinya dalam keadaan isterinya haid, itu juga termasuk dalam arahan menjaga kemaluan. Ataupun seorang suami mendatangi isteri daripada jalan belakang, itu juga termasuk daripada dalam kategori menjaga kemaluan. Lelaki pun kena jaga kemaluan, perempuan pun kena jaga kemaluan. Kena ikut jalan yang betul pada waktu yang tepat. Ini Islam ini. Bukan untuk menjaga maruah lelaki sahaja, mesti menjaga maruah perempuan. Dan menjaga pandangan. Jangan kita kata orang lelaki lah tunduklah pandangan, ikut suka kami nak pakai apa, orang lelaki tunduk pandangan. Tak, kita pun kena tunduk pandangan ibu. Dan ini salah satu cara iblis menyesatkan kita adalah menjadikan isu-isu agama itu kita confuse. Ya ke perempuan kena tunduk pandangan? Ya, kita tak tengok mereka tak terliok pun, ya ke? Kalau ada arahan Allah, berarti ada hikmah dia. Maksudnya kita jangan question. Sebab apa isu-isu sekarang kadang-kadang ibu, kita akan masuk juga nanti tentang aurat ni ibu. Ada persoalan, ada satu video yang tular, yang ni sebab dalam kita main surah An-Nur saya sebut. Video ni dia tanya, mana ayat tentang tutup rambut?
Dalam Al-Quran Allah tak sebut pun tentang rambut. Video ni tular, sebab tu saya sebut dalam kuliah ni. Video ni viral. Saya bukan penduduk TikTok Ustazah. Saya penduduk Facebook. Saya rasa video tu viral juga kat Facebook. Saya tak sure. Tapi sebab ada orang tanya. So dan ia berkaitan dengan surah An-Nur. Sebab surah An-Nur kita clearly memang tentang hijab turun dalam surah An-Nur. That's why kalau nanti kita masuk ayat 11, ibu cerita tentang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha difitnah. Macam mana sahabat Safwan, seorang sahabat Nabi namanya Safwan, dia kenal tu Aisyah. Sebab ketika sebelum turun ayat hijab, dia pernah tengok Aisyah tanpa hijab lah. Maksudnya tanpa properly cover aurah lah, sebab tak turun perintah lagi. That's why dia kenal tu Aisyah. Tapi masa turun ayat hijab, Aisyah dah berhijab. Tapi susuk tubuh tu Safwan kenal. Maka datang ayat 30 tutup aurat. So dalam surah An-Nur ini adalah ayat-ayat yang akan mengcover kita dalam semua situasi. Termasuk membentuk pintu untuk masuk ke dalam bilik ayah ibu ataupun bilik kelamin. Semua duduk dalam surah An-Nur. Semua untuk apa ibu? Semua untuk yahfazu furujahum wa yahfazna furujahunna, untuk jaga kemaluan. Apa kaitan tutup pintu masuk bilik mak ayah dengan jaga kemaluan? Ayah nak masuk pintu, nak masuk bilik anak dara pun tolong ketuk pintu. Pesan kat suami kita. Mungkin anak kita pakai tak proper, sebab kita tak tahu ibu waktu bila yang ada bisikan-bisikan. Anak lelaki yang sedang membesar dan anak perempuan yang sedang membesar asingkan. Dan abang nak masuk bilik kakak kena ketuk. Kakak kena kunci bilik. Tunggu ketuk. Atau tengok dulu, tanya dulu siapa dan sebagainya. Ini semua kita kena buat curfew ibu dalam rumah kita. Walaupun kita rasa, anak perempuan aku takkanlah kan suami aku nak buat apa-apa. Kita bukan maksud syak wasangka lah ibu, jangan salah faham. Ustazah ajak kami syak wasangka kepada suami kami. Dah, bukan. Ini semua apa yang diajarkan oleh Allah melalui surah An-Nur. Supaya matlamat wa yahfazu furujahum wa yahfazna furujahunna itu terjaga dalam sistem rumah tangga. La haula wala quwwata illa billah. Balik. Fajlidu kulla wahidin minhuma. Baik. Kalau penzina lelaki dan penzina perempuan, ataupun penzina perempuan, bukan, ayat sebetulnya adalah penzina perempuan dan penzina lelaki, fajlidu kulla wahidin minhuma, maka hendaklah kamu dera, ataupun fajlidu adalah rejam, kulla wahidin, setiap seorang daripada mereka. Maksudnya dua-dua kena. Berapa kena rejam? Mi'ata jaldah, 100 kali deraan, atau 100 kali rejaman. Macam itulah Kita baca terjemahan. Wala ta'khudhukum bihi ma ra'fatun fi dinillah. Dan janganlah kamu dipengaruhi oleh ra'fah. Ra'fah ni memang perasaan kasihan. Kasihan belas. Ustazah kena 100 kau diskaun boleh tak? Jangan kamu dipengaruhi oleh ra'fatun, rasa kesihan, empati, simpati, tak boleh. Kena buat 100. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau sebenarnya kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maaf, saya terberhenti baca dia punya terjemahan tadi. Dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan kasihan kepada keduanya di dalam menjalankan ketentuan, yakni arahan dalam agama, fi dinillah, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Sekiranya ataupun sebenarnya, jika sebenarnya kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat. Wal yashhad 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Dan hendaklah hukuman keduanya itu disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Ibu cuba tengok. Dalam ayat kedua ni, ada 2 kali perkataan iman. Betul tak? Tu'minuna. 1, sekiranya kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat. Di hujung lagi, minal mu'minin. Orang-orang yang beriman. Dan kita akan jumpa lagi perkataan-perkataan iman
panjang surah An-Nur dan ia terkaitan dengan surah yang ke-23, surah Al-Mu'minun. Kalau orang beriman, dia kena buat sekian. So surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23. Kalau ibu ada kesempatan, tengok malam ni. Baik, jom kita tengok ibu hukuman zina yang pertama. Berzina adalah segala persetubuhan di luar nikah. Itu highlighted point, muqaddimah yang short and precise. Nak faham apa itu zina? Zina apa-apa sahaja hubungan antara lelaki dan perempuan di luar, hubungan persetubuhan di luar nikah. Itu zina. Kalau dalam bahasa Melayu kita ada macam-macam nama, betul tak ibu? Zina, rogol, cabul, itu terma-terma. Minta maaf saya sebut direct lah sebab kita mengaji kan. Okey. So, kalau dalam Islam ni, zina as long as berlaku persetubuhan di luar pernikahan, itu nama dia zina sebenarnya. So, kalau rogol dalam bahasa kita, kalau zina, suka sama suka lah kan bahasa kita kan. Rogol, kena paksa lah. Bukan suka sama suka. Tapi tetap persetubuhan di luar nikah kan. Itulah zina. So apa-apa sahaja yang berlaku di luar pernikahan ataupun di luar hubungan yang halal, itu zina. Suka sama suka ke, tak suka ke, laki buat kat perempuan ke, perempuan buat kat laki ke, berlaku di luar di luar pernikahan, maka dia jadi zina. Itu asas dia. Asal persetubuhan itu belum atau tidak disahkan dengan nikah atau tidak dapat disahkan dengan nikah, termasuklah dia dalam golongan zina. So maka sebab tu ibu-ibu, antara hikmahnya juga Allah Ta'ala sebut dalam bentuk ismul fa'il, kita sebut tadi, pelaku. Maksudnya perbuatan zina ni luah. Maksud dia sama ada suka sama suka ataupun tak suka dengan suka, as long as berlaku di luar pernikahan. Jadi luahlah perbincangan dia sebenarnya. Tapi yang ni spesifik kepada kita katakan lelaki dengan perempuan lah, yang tu dulu senang. Tidaklah diperhitungkan sukakah kedua belah pihak atau tak suka. Nampak ibu? Tak kisahlah suka sama suka ke ataupun tidak suka. Misal pihak yang seorang memaksa atau memperkosa atas pihak lain. So bila kita belajar tafsir ibu, masya-Allah tabarakallah, kita memperbetulkan semula istilah kefahaman yang sepatutnya kita faham berdasarkan istilah agama. Bukan sekadar istilah bahasa, maksudnya bahasa Melayu, tapi bukan menolak penggunaan bahasa Melayu. Cuma kita ada differentiatekan, mengasingkan supaya kita nampak clear, oh yang ni bawah atau apa dan sebagainya. Tapi dalam Islam, as long as berlaku di luar pernikahan, suka sama suka ataupun satu pihak saja suka, dia tetaplah menjadi zina. Baik, kita faham sikit bahawa dia ibu-ibu. Kita jelaskan hal ini kenapa. Perhatikan ibu-ibu, kerana dalam buku-buku hukum jenayah barat yang sudah banyak ditiru oleh negara-negara Islam, buku barat negara Islam tiru. Sedih. Yang sepatutnya buku kita orang tiru, tapi buku hukum jenayah barat ditiru oleh negara-negara Islam yang dijajah oleh barat. Saya macam saya sebutlah itu ibu, kita ada buku, jadi saya tak akan baca semua. No, kalau baca semua lagi lambat. Okey, so ibu yang ada buku sebelum main kelas boleh baca dulu, atau lepas kelas nanti boleh balik sama baca. Saya akan skip lah kat mana ya kita akan baca. Ataupun terpengaruh oleh cara berfikir orang barat. Yang disebut berzina ialah jika seorang lelaki bersetubuh dengan seorang perempuan yang bersuami dan suami perempuan itu mengadu kepada hakim, maka kalau suaminya tidak keberatan, tidak kena hukuman lagi. Jelas tak ibu? Jelas. Dalam jenayah barat, antaranya kalau, perhatikan, kalau seorang lelaki bersetubuh dengan seorang perempuan yang bersuami, kemudian suami mengadu kepada hakim, tapi kalau suami dia kata tak apalah, maka tidak terkena hukuman ataupun terlepas daripada hukum. Itu hukum jenayah barat. Kalau suami kata tak apalah, ataupun isteri kata tak apalah, suami aku zina dengan orang lain pun tak apalah, maka tidak akan ada hukuman.
sebab suka sama suka dan suami atau isteri itu so-called redha. Tapi kadang-kadang kita pun nak tiru. Kita di Malaysia ada, kalau saya tengok tu secara asas lah, saya bukan bidang undang-undang kan ibu, dan bukan pula daripada syariah. Jadi saya tak berani nak bincang lanjut tentang hukum hakam lah. Ayat ni ayat hukum ni ibu. Ini ayat hukum. So main dekat ayat-ayat hukum saya akan cerita secara ringkas sahajalah sebab bidang saya bukan fiqah, jadi saya tak berani nak lanjut. Tapi tetaplah perbincangan tafsir. Tapi kita bincang juga secara asas. Dalam hukum jenayah barat, kita baca sikit lagi ibu. Dalam hukum jenayah barat juga baru disebut berzina kalau misalnya si perempuan diperkosa, artinya dia tak suka kerana dia masih di bawah umur. Okay, dalam situasi kedua. Kalau di bahagian barat juga, kalau seorang perempuan tu diperkosa, bahasa kita dirogol juga kan, perkosa atau dirogol, artinya perempuan tu tak suka dan dia di bawah umur. Kemudian dia mengadu kepada hakim dan pengaduannya diterima, maka dipersalahkan lelaki itu. Maka segala persetubuhan suka sama suka dalam cara fikiran demikian tidaklah termasuk zina walaupun yang bersetubuh itu tidak nikah. Maksudnya dalam dua tadi situasi, ibu tengok A tadi dia kata kalaulah seorang berzina, perempuan berzina dengan seorang lelaki, perempuan itu dah bersuami. Ini situasi satu tadi kan. Perempuan berzina dengan lelaki, perempuan itu dah bersuami. Suami dia kata okey tak apalah, maka dua-dua dilepaskan daripada hukuman, tak di-charge sebagai zina lah. Tapi kalau yang ni seorang perempuan di bawah umur mengadu sebab dia diperkosa, maka lelaki ni yang kena hukuman. Maka dalam situasi tadi ibu, tidaklah termasuk zina walaupun yang bersetubuh itu tidak nikah. Kalau dua-dua redha tadi, laki dengan perempuan tadi redha, suami pun redha, ya maksudnya tak ada situasi-situasi yang memaksa, walaupun berlaku di luar pernikahan, maka tidak di-charge sebagai zina. Ini zalim ini. Dan zalim ni jangan pakai kenapa zalim saja, laki dia okey, depa dua yang berzina laki perempuan tu zalim kepada nasab sekiranya perempuan itu mengandung. Dan ini juga antara sebab kepada Allah mendahulukan perkataan az-zaniyatu dalam ayat ini. Kenapa terhalang? Kerana nak menjaga nasab. Dan menjaga nasab ataupun menjaga keturunan antara 5 perkara dalam matlamat agama. Bukan hanya menjaga diri, tetapi juga menjaga agama. Menjaga keturunan, menjaga nasab. Dan ini hal-hal yang kadang-kadang kita terlepas pandang ibu. Kita nampak benda ringan. Dan bila cerita tentang zina ibu, ada di tempat lain Allah Ta'ala sebut la taqrabu zina, betul kan? Ya. Wala taqrabu zina. Allah tak sebut wala taznu, jangan berzina. Allah sebut jangan dekati zina. Jangan dekati ni main dekat mana lagi ibu ingat? Kalau ibu ingat dalam kisah Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidatuna Hawa, arahan Allah Ta'ala, makanlah apa pun yang ada dalam syurga ni. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Tapi jangan dekati pokok ini. Kalau tidak, kamu akan jadi di kalangan orang-orang yang menzalimi diri kamu sendiri. Arahan jangan dekati sama, jangan dekat dengan pokok, jangan dekat dengan zina. Kalau jangan dekat pun tak boleh, buat lagi tak boleh. Maksudnya dekat pun tak boleh, makan lagi lah tak boleh. Itu ayatnya. So zina jangan dekati. Jangan apa sahaja yang boleh bawa kepada zina, jangan dekat. Jangan berdua-duaan antara lelaki dengan perempuan yang bukan mahram. Jangan bertepuk tampak di pejabat antara suami dan isteri orang. Seorang lelaki jangan puji isteri orang di pejabat. Cantiklah lain macam orang ni. Tak boleh. Itu semua mendekati, mengundang. Ya ke? Esok dia rasa nak seronok lagi pergi pakai lawa-lawa. Itu semua kisah-kisah yang sepatutnya kita tengok in depth. Kan ibu kan? Jangan teks
di luar masa, bukan dalam urusan misalnya apa-apa saja yang mengundang dan membawa atau mendekatkan, jangan buat. Sebab jalan-jalan ini adalah proses kepada boleh berlakunya zina. Sama, jangan dekat dengan pokok ni, kata Allah Ta'ala. Apatah lagi makan. Tapi apa yang Nabi Adam dan juga Sayyidatuna Hawa, ini satu kesalahan lah. Ya. Satu kesalahan adalah makan. Maksudnya kalau dah makan, dekat dah lah. Betul tak? Allah larang jangan dekat, bukan jangan makan. Bererti dekat pun tak boleh, makan apatah lagi. Sama, jangan dekat dengan zina. Dekat pun tak boleh, apatah lagi zina. Begitu. Tapi macam mana Nabi Adam dengan Sayyidatuna Hawa boleh makan? Iblis punya kerja lah kan? Okey? Memang yang itulah kita punya jawapan. Iblis punya kerja, betul. Dia bersumpah dengan nama Allah ini. Qasamahuma. Iblis bersumpah dengan nama Allah. Lalu Nabi Adam berfikir, takkan ada orang, maksudnya orang lah saya sebutkan, takkan ada orang berani bersumpah dengan dusta terhadap nama Allah. Kalau dia sanggup bersumpah tu maksudnya betul lah kot. Itu fikiran Nabi Adam. Sebab dia bersumpah dengan nama Allah. Kalaulah kamu dengan isteri kamu nak duduk lama dalam syurga, kamu kena makan. Sebab Allah tak bagi kamu makan ni, yang ni disebut dalam kitab Qasasul Quran, karangan Dr. Abdul Karim Zaidan. Dia kata, Iblis ni dia bisik, dia kata, kalau Allah tak mau bagi hang makan sebab kalau hang makan, hang jadi malaikat dan hang akan keluar daripada syurga ni. Maksudnya hang tak boleh kekal duduk dalam ni. Itu Iblis punya bisikan. Pandai-pandai dia duk pergi buat karangan. Allah punya arahan jangan dekat. Yang lain hang boleh makan. Satu ni jangan dekat. Tapi dia kata ni, Allah tak bagi sebab kalau makan hang jadi malaikat. Yang kedua, kalau makan hang akan keluar daripada syurga. Hang nak duduk lama kan dalam syurga kan dengan penuh kenikmatan. Hang kena makan supaya hang boleh kekal. Ini dia punya teknik dan strategi. Dia buat R&D tu. Kan? So Iblis ni dia R&D ni pun. Sebab tu ada dalam satu ayat, dia akan main kira kanan depan belakang kamu untuk cucuk. Dia tak main dengan cara meragukan tentang hari akhirat. Dia main dengan cara kamu confused tentang agama. Kenapa kena solat zuhur 4 rakaat ni? Tak logik. Kenapa bukan 3? Tak ada kerja duk tanya soalan-soalan yang confused dalam agama. Sama dengan saya sebut tadi video. Mana ayat yang sebut tentang rambut yang saya sebut tadi? Yang ni viral tadi ibu. Geram, cukup geram. Geram ni macam ni ibu. Sebab Al-Quran ni dia ada disiplin. Dia bukan bila tak ada perkataan tu maksudnya tak ada hukuman tu. Dia bukan macam tu. Macam saya sebut tadi lah. Adakah maksudnya bila disebut penzina perempuan, penzina lelaki terlepas? Tak. Ada sebab Allah Ta'ala dahulukan penzina perempuan. Tapi kadang-kadang kita suka terjemah Al-Quran dengan logik akal kita. Itu antara salah satu strategi Iblis, iaitu membuatkan kita kabur, kita confused tentang agama. Kenapa? Kenapa macam ni? Dan itu memang disebutkan di dalam surah Al-A'raf. Iblis kata salah satu tempat aku akan duduk sehingga aku main kiri kanan depan belakang seorang anak Adam. Aku akan ragu-ragukan dia tentang akhirat. Aku akan buat dia confused tentang agama. Aku akan buat dia cinta dunia, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan tak mau mati, takut nak mati, ataupun benci akan kematian. So, balik pada perbincangan kita tadi, dekat pun tak boleh, apatah lagi makan. Sama, dekat pun tak boleh, apatah lagi zina. Tapi tengok pada negara barat ibu-ibu, kalau suka sama suka, tak di-charge dengan zina. Keliru habis nasab, keliru habis keturunan, habis tak terjaga kemaluan ataupun kehormatan diri.
Dan habis dayuth, seorang suami bila merelakan isteri dia, tak apalah, as long as dia okey, sekian. Dan sebab tu ibu, Allah akbar, la haula wala quwwata illa billah. Perhubungan yang sosial ini berlaku di negara-negara barat. Dan ini antara perkara yang menjawab kepada mungkin fikiran kita, kenapa mereka boleh macam tu? Dan hari ini bukan dekat negara barat dah ibu, betul tak? Betul. Kita pun, na'udzubillah min zalik, cerita-cerita pun takut nak tengok lah ni. Dulu pun tak apa tengok kita kan. Kita kawan-kawan orang-orang sekeliling kita je. Tapi hari ni lagi. Jadi bila saya sebut takut nak tengok, mungkin kita tak tengok, ibu perhatikan apa yang anak-anak kita tengok. Dulu mak bapak kita takut nak bagi kita keluar rumah sebab sinonim dengan di luar rumah itu ada bahayanya. Betul tak ibu? Tapi hari ni bahaya tu mungkin lebih lagi di dalam rumah, iaitu hanya melalui sebab satu smartphone. Kan tak tahu dia kawan dengan siapa, tak tahu dia ikut siapa, tak tahu dia tengok apa. Jadi ibu pantaulah anak-anak kita. Dan anak-anak kita ni tak sama penduduk dia dengan kita. Kita penduduk Facebook ibu. Betul tak? Anak-anak kita penduduk TikTok, Twitter. Kita tak sampai sana. Nak tekan button, cara tekan voice record pun kadang-kadang tak jumpa. Betul tak ibu? Jadi pantau. Saya tak boleh nak pantau antara usaha saya. Banyakkan doa. Ibu ada satu doa Nabi ajar, Allahumma ghafir dhambahu, Allahumma tahhir qalbahu wa Allahumma tahhir qalbahu wa ghafir dhambahu wa hassin farjahu. Terbalik, Allahumma tahhir qalbahu wa hassin farjahu wa ghafir dhanbahu. Ini doa untuk anak-anak kita, semoga terselamat daripada pelakon-pelakon yang tak eloklah. Allahumma tahhir qalbahu, wahai Allah sucikanlah hatinya. Wa hassin farjahu, dan juga peliharalah kemaluannya. Wa ghafir dhanbahu, dan ampunkanlah dosa-dosanya. Yang ini antara doa yang mudah-mudahan menjadi sebahagian daripada usaha kita untuk minta Allah tolong jaga kemaluan, maruah, kehormatan, kesucian anak kita, anak cucu kita lah. Nak senang, ambil hu je lah. Nak kalau boleh nak tukar jadi tak apa, hu pun tak apa. Yang ustazah tak ada nak fikir adalah domir tu. Saya baca bahasa Melayu je boleh tak? Boleh. Wahai Allah, sucikanlah hatinya, jagalah kemaluannya, dan juga ampunkanlah dosanya. Doa, dah tambah doa seorang ibu ni, insya-Allah mudah-mudahan terkabul ibu. Sama sikit ibu bahawa maka perzinaan menurut yang ditentukan oleh Islam itu ialah yang ni kesimpulan Islam. Persetubuhan yang terjadi di luar nikah adalah zina. Tak kisahlah suka sama suka ke, bujang dengan bujang ke, bujang dengan isteri orang ke, bujang dengan suami orang ke, perkosa ke, rogol ke, bawah umur ke, lepas umur ke, tua ke, as long as berlaku di luar pernikahan, charge zina. Clear ni? Tak usah dah buat perbincangan lanjut dah. Yang ni kita banyak nak tengok dulu apa semua, tak payah. Tapi kadang-kadang banyak kita tak ikut kepada undang-undang Islam, dan yang lebih kita ikut adalah undang-undang barat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita. Cara pelaksanaan hukum ini, ibu. Dekat sini ibu, saya ringkaskan. Menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya baca tulis pada perenggan ketiga, yang melakukan zina itu dibahagi atas dua tingkatan atau dua kumpulan lah. Iaitu yang mendapat hukum sangat berat dan yang dijatuhi hukuman berat. Satu sangat berat, dua berat. Dia tak ada satu berat, satu ringan. Tak. Satu sangat berat, satu lagi berat. Berarti dua-dua tu memang berat. Baik. Yang mendapat hukum sangat berat ialah orang muhsan. Yang ini ibu, kita akan nampak perkataan muhsan ni ibu akan jumpa dekat ayat keempat nanti. Ayat keempat ada perkataan muhsanat. Muhsanat. Tapi
yang tu kita tak sampai lagi ayat keempat ni. Sekarang nak cerita dulu orang muhsan. Baik. Bahasa kita muhsan lah, bahasa Melayu kita. Muhsan ni apa dia? Muhsan ni senang cerita sudah berkahwin. Yang tu nota nikah dulu sebelum kita baca. Okey. Yang kedua ibu muka surat belakang, muka surat 148. Tanda dulu kita syarah hujung insya-Allah. Adapun ibu nampak tak? Adapun perempuan dan lelaki yang tidak muhsan, iaitu yang kedua ni maksudnya belum kahwin. Misalnya perempuan yang tidak atau belum bersuami dan lelaki yang tidak atau belum bersuami, belum beristeri. So dua golongan ni ibu. Berarti hukuman yang berat, hukuman yang sangat berat adalah orang yang dah kahwin. Hukuman yang berat yang kedua adalah orang yang belum kahwin. Jadi persoalan dia, kalau lelaki tu dah kahwin, perempuan belum kahwin, dia macam tu dah. Lelaki dah jadi muhsan, perempuan belum muhsan. Gitu. Jelas dah ibu. Yang ikut belakang ni lah tidak muhsan. Baik, jom kita pergi yang first dulu. Kita baca secara pantas. Erti aslinya muhsan orang-orang yang terpelihara, orang-orang yang tidak patut berzina kerana hidupnya terpelihara oleh pandangan masyarakat, sehingga pandangan umum sudah menganggap dia tidaklah patut berbuat demikian. Ini maksud asal dia lah. Maksud asal dia adalah sepatutnya dia terpelihara daripada pandangan-pandangan orang yang kata dia zina, sepatutnya dia terpelihara. Sebab apa? Sebab dia dah kahwin, dia dah ada pasangan untuk menguruskan nafsu dia. Okey. Baik. Iaitu keduanya itu telah cukup umur balik, berakal lagi merdeka, lagi Islam dan lelakinya ada isteri, perempuan dah ada suami. Ini muhsan. Dihubungkan keberatan atau tidaknya suaminya atau isterinya yang sah itu berat, bukan sewajarnya. Kalau waras, seorang isteri mesti ada rasa cemburu terhadap suaminya daripada berzina. Dia bukan setakat cemburu dah ibu. Ini dah balik meriuk dah ni. Betul tak ibu? Kalau suami pun mesti ada rasa cemburu. Dan ini kita gelarkan dayus. Betul tak ibu? So perbincangan lanjut insya-Allah akan datang. Hukumannya, nampak tak ibu perkataan? Hukumannya ialah rejam. So kalau lelaki tu dah beristeri ataupun suami tu dah ataupun isteri perempuan tu dah bersuami, sekali lagi lelaki dah beristeri, perempuan dah bersuami, hukumnya tidak mesti rejam. Tak ada perbincangan kesianlah ke orang perempuan, perempuan biologi dia lain sikit, fizikal dia lain sikit dan sebagainya. Tak ada. Waktu hang buat hang tak fikir pun. So hang sama. Hang perempuan dah ada suami atau hang lelaki dah ada isteri, hukuman rejam. Baik. Diikat dan dibawa ke tengah kumpulan orang ramai kaum muslimin dan dilempari batu sampai mati. Kita buat lagi macam ni ibu. Tak lagi nak. Jom lagi tu. Sebab apa salah? Panjang cerita. Yang ni sebenarnya, yang ni lah hukum hudud ibu-ibu. Kadang-kadang kita faham hukum hudud tu potong tangan je. Tak. Hukum hudud tu banyak lagi. Dan ini antara salah satu bentuk hukuman hudud. Dan tolong ibu-ibu, saya pesan pada diri saya dan kita semua, jangan alergik dengan hukuman hudud. Jangan kita rasa macam hukuman hudud tu parti politik. Tak. Come on. Ini pesan. Saya tak boleh dengar lah yang ni dibawa oleh parti hijau. Tak. Jangan nak fikir pasal parti warna apa. Fikir tentang hukuman ini ada dalam Quran. Hukuman hudud ni maksudnya apa? Allah dah tentukan hak dia. Mesti 100 sampai mati. Ya, 100 tadi kita baca tadi kan. Ini sampai mati dulu. Hukuman mesti sampai mati. So, hukuman hudud ni maksudnya apa ibu? Hukuman hudud adalah Allah tentukan. Tak ada perbahasan. That's why Allah Ta'ala sebut tadi, wala ta'khudhukum ra'fah. Jangan rasa kesian. Kesianlah kita diskaun 50%, bagi 50 cukup dah
kesian dia, dah tua dah, tak boleh. Ini hudud. Hudud ni hukuman dia adalah hukuman yang ditentukan. Satu lagi hukuman adalah hukuman yang ditentukan oleh penguasa. Kalau penguasa ni maksudnya kalau Allah tak tentukan spesifik, penguasa lah tentukan, pihak kerajaan lah. Penjara berapa tahun, denda berapa hari, denda berapa ringgit, hariman berapa hari dan sebagainya. Itu adalah hukuman-hukuman yang ditentukan oleh penguasa. Hukuman yang ditentukan oleh Allah tak boleh didiskaunt. Tapi kita belum lagi buat yang ni. Mudah-mudahan insya-Allah satu hari nanti. Saya tak ada rasa kesian ke sekali kita jumpa, insya-Allah. Meskipun pelemparan dengan batu itu tidak disebut dalam ayat. Okey, kalau tengok dalam ayat ni tak ada pun sebut perkataan hajar, betul tak? Tak ada pun sakhrah ke apakah batu, tak ada pun. Tapi yang ni sebabnya saya tak baca, ibu tolong balik baca dekat muka surat bawah ni. Dia ada cerita tentang seorang lelaki datang berjumpa dengan Nabi SAW. Dia mengaku dia berzina. Tapi tengok ibu-ibu, Nabi bila ada orang mengaku berzina, Nabi ni masih lagi, memanglah benda tu berat. Zina ni benda besar ibu-ibu, kan? Tapi Nabi masih lagi tidak terus menghukum. Tanya dulu, kamu pegang-pegang je kot. Tengok dalam muka surat yang sama, bawah sikit. Nanti ibu balik baca. Nak assignment ni, tanda assignment. Assignment balik baca. Okey. Yang ni ada seorang lelaki datang, dia mengaku dia dah berzina, dia minta dihukum dan sebagainya. Berkali-kali Nabi meringankan soal ini sehingga beliau berkata, mungkin baru engkau pegang-pegang saja, pegang-pegangnya kot. Kan? Maksudnya bukan Nabi nak cuba mengambil ringan, tetapi cuba untuk bertabayun. Betul ke? Pegang-pegang kot dulu. Sepegang-pegang hukuman yang lain. Kalau betul-betul dah kena sampai rajam. Maksud Nabi masih bertabayun. Kita ibu tibayun. Tibai dulu. Kan? La haula wala quwwata illa billah. So ini antara nak cerita dia macam mana boleh main cerita tentang batu. Dalam ayat tak ada cerita batu pun. Jadi macam mana lempar dengan batu? Sebab Nabi, pada zaman Nabi ada hal tersebut berlaku. Okey, saya tak baca panjang, ibu tolong balik baca panjang. Saya nak habis dekat muka surat belakang 148. Okey, yang atas pun ada cerita pada zaman Nabi. Harap ibu boleh balik baca lanjut. Ada pun perempuan dan lelaki yang belum kahwin. Nampak tak ibu? Perenggan yang kedua. Baik, misalnya perempuan yang tidak atau belum bersuami dan lelaki yang tidak atau belum beristeri, dilakukan hukuman tersebut dalam ayat tadi, iaitu dipukul sebat ataupun rotan 100 kali di hadapan khalayak ramai kaum muslimin. Baik, so kalau lelaki tu tak kahwin lagi atau perempuan tu tak kahwin lagi, maka dia kena rotan atau sebat 100 kali. Kalau yang dah kahwin kena rejam sampai mati ibu. Jadi kalau lelaki dah kahwin, perempuan tak kahwin lagi, so lelaki kenalah rejam sampai mati, perempuan kena sebat 100 kali. Kalau dua-dua tak kahwin lagi ibu, dua-dua kena sebat 100 kali. Kalau dua-dua dah kahwin, dua-dua kena rejam. So dia ikut batang tubuh masing-masing. Kalau penzina perempuan itu dah kahwin, dia kena cara yang dah kahwin. Kalau penzina lelaki itu dah kahwin, dia kena cara dah kahwin. Kalau tak kahwin lagi, cara kena cara tak kahwin. Dia bukan kita buat sama-sama, kita join hukuman dah. Hang-hang. Macam tu. Jelas tak ibu? Adil. Pasal apa hukuman berat tu rejam sampai mati? Hukuman sangat berat, rejam sampai mati. Hukuman berat, sebat 100 kali. Nampak tak ibu? Hukuman sangat berat untuk orang yang nak kahwin, hukuman berat untuk orang tak kahwin lagi. Yang tak kahwin lagi kena sebat 100 kali. Yang dah kahwin kena rejam sampai mati. Pasal apa dia berat sangat tu? Sebab saya sebutkan tadi dah, sebab dah ada suami, dah ada isteri. Sepatutnya terpelihara dah daripada buat benda-benda yang tak sepatutnya dibuat. Wala'iyadzubillah. Dekanlah kita banyak kan salah itu kan. Banyak kau. Hari dulu ibu malu, maksudnya malu orang yang dah melakukan zina ni, dia nak mengaku terang-terang. Hari ni kadang-kadang dekat media sosial boleh buat video.
Ya, dah berpasang, dah berzina, dah bersama, dah buat hubungan intim. Hari ni tak malu dah. Betul tak? Hari ni kita boleh baca hal rumah tangga orang pun di Facebook, hal orang putih tunang pun kat Facebook, orang tunang pun kat Facebook, orang nak kahwin pun kat Facebook, orang beranak pun kat Facebook, ambil suami orang pun kat Facebook. Kan? Teknologi tu ada pros and cons kan ibu? Dan kita tu how to respond dengan teknologi yang datang kepada kita. Mungkin kadang-kadang kita tak dapat elak nak membaca, tetapi elakkanlah daripada memberi komen. Ini kita semua nak komen. Bola kita nak komen. Ini semua kan? Yang ni nak komen, yang tu nak komen. La haula wala quwwata illa billah. Saya personally ibu, kalau kita membaca sesuatu isu yang kita menilai ia ada pengajaran, bacalah daripada ahli bidang, bukan daripada page-page gosip. Contohlah kita belajar pasal faraid. Dalam mungkin ada mungkin faraid kan, bapaknya dah tak ada, adik-beradik nak berebut harta, whatsoever lah gitu-gitu. Kadang-kadang benda-benda tu memang main dekat kita punya newsfeed ataupun timeline kita lah, tak terhati nak sebut kan. Dan kita pun rasa ada perkara kita boleh belajar dalam isu tersebut. Jangan baca dari wall orang yang bukan ahli, baca daripada wall ahli. Itu saya nak pesan pada diri saya dan kita semua. Maksudnya apa? Pergi baca dekat lawyer punya wall. Dia akan jawab isu berdasarkan fakta. Pergi cari ustaz-ustazah yang ulah berdasarkan hukum fiqah. Baru betul. Kalau betul nak follow isu tu, follow isu dengan ahli bidang. Maksudnya bukan kita nak bergosip, kita nak belajar. Oh, kalau jadi macam ni, apa yang aku kena buat? Oh, kalau dalam situasi kakak aku dah berlaku macam ni, apa yang aku kena buat? Yang tu baru education. Okay? So, itu antara benda yang saya nak sebut lah ibu-ibu. Sebab hari ni macam-macam. Kan? Ada benda baik yang viral, tapi ada benda yang sebaliknya juga. Dulu malu nak habaq ambil laki orang, dan tambah tak ada teknologi lah ibu kan. Tapi hari ni tak malu. Mana kalau ada hukum rejam ni mungkin tak berlaku pun. Exactly. That's why ibu, last point saya. Pasal apa Allah Ta'ala suruh buat depan orang mukmin? Adakah Allah suruh kita buka aib? Kita pula nak jaga aib, tiba-tiba di khalayak ramai kaum muslimin. Maaf, kaum muslimin, ya betul. Pasal apa suruh buat depan orang? Pengajaran ibu, supaya bila tengok, macam ni kalau berzina dengan laki orang, dengan bini orang, ataupun tak kisahlah laki orang ke bini orang ke apa semua ni, macam ni hukuman dia. Wish, insaf. Untuk mencetuskan keinsafan dan ketakutan. Tapi hari ni kita tak ada benda yang menakutkan ibu. Kita rasa macam benda tu boleh bayar dengan duit. Kalau masuk penjara pun berapa lama? Kalau bayar dengan jamin pun berapa ringgit je. Maka hukuman yang ada tidak menakutkan. Maka tak ada rugi kalau ikut hukum Allah. Mesti ada hikmah dia. Itulah maksud dia. Dan ibu saya berhenti dekat ayat muka surat 148. Yang ini ibu, kalau ibu tengok ni, saya penghujung dekat 149 boleh ibu? 149 sikit saja. Di dalam ayat 2 nampak tak? Di dalam ayat 2 dijelaskan bahawa hukum itu mesti dilakukan dan tidak boleh dikendurkan kerana merasa belas kasihan atau bertimbang rasa. Tak boleh. Ya, tak boleh diskaun sebab kesian, tak boleh batal sebab kesian, tak boleh apa-apa alasan pun tak boleh membuatkan hukuman tersebut ditarik balik. Mesti buat. Berani buat, berani tanggung. Ini dia lah. Okey? Ini antara maksud tadi. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Janganlah kamu dipengaruhi, dikuasai perasaan belas kasihan, ya, bertimbang rasa, tolerate. Dekat situ pula baru nak tolerate, kat situ tak boleh tolerate dah ibu. Kita kena buat. Maka ibu, saya berhenti dekat sini. Di bawah itu ibu ada hikmah kenapa Allah
menghukum orang yang berzina ataupun Islam menghukum dengan hukuman yang berat kepada orang yang berzina, yang ni yang saya sebut tadi, ya, untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara kehormatan, memelihara akal, memelihara harta benda. Dan di belakang ibu-ibu ada cerita-cerita yang lain, mudah-mudahan membantu kefahaman kita untuk ayat yang kedua, dan insya-Allah dalam kelas yang akan datang kita akan masuk kepada ayat-ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang ketiga. Yang belakang-belakang tu ibu tolong balik baca lah. Assignment ni nanti nak tanya. Nak tanya lagi lah kurang orang. Hari ni yang tak tanya pun tak lagi kan. Okey. Lawak je ibu nak. Jadi maaf banyak ibu, jumpa lagi insya-Allah, mudah-mudahan ada yang ada manfaat untuk saya dan kita semua. Sebelum kita habis ibu, saya nak buat kempen. Kempen apa dia? Kempen untuk melaksanakan ibadah korban. Yang pertama, afdal, terbaik adalah buat di tempat sendiri. Maksudnya dalam negara lah. Buatlah dekat surau Arafah, dekat kampung kita ke, dekat mana-mana lah. Okey. Ataupun juga boleh buat di luar negara, tapi afdal di dalam negara lah. Kalau ibu nak buat di luar negara, saya sarankan antara organisasi yang boleh dibuat adalah pihak Korban Sendirian Berhad. Saya sebut saja nama, tapi kalau ibu nak cari dengan organisasi yang lain juga boleh. Kerana ini antara orang yang saya kenal, dia punya pengasas dia Korban Sendirian Berhad. Daripada buatlah di beberapa buah negara. Tapi seperti yang saya sebut, afdal buat di tempat sendiri. Tapi harga tak sama lah kan, sudah tentu. Kalau nak buat di luar, antara organisasi yang saya boleh sarankan adalah Korban. Terakhir ibu, Korban Sendirian Berhad. Terakhir ibu, kenapa saya kempen? Satu benda yang saya kena ingatkan adalah saya tertarik dengan satu kata-kata Profesor Dr. Salman Harun. Hampa buat ibadah korban ni memang hampa nampak macam menyembelih haiwan. Betul tak sembelih haiwan yang ibu kan? Memang betul. Korban adalah untuk menyembelih haiwan. Tetapi lebih penting daripada itu adalah ibadah korban untuk menyembelih rasa kikir, kedekut, bakhil, cinta harta yang ada dalam diri kita. Yang kita rasa berkira-kira. Kalau beli benda lain setiap tahun boleh. Kalau dekorate rumah boleh. Kalau renovate rumah boleh. Kalau banyak benda lain bulan-bulan boleh. Kenapa ibadah korban kita tak boleh buat setiap tahun? Sekitar RM1,000 sahaja dan ke bawah. Untuk setiap tahun, bukan tiap-tiap bulan. Jadi sebenarnya persoalan dia bukan hanya menyembelih haiwan, tetapi menyembelih rasa kikir dalam diri kita, kedekut, cinta harta dan cinta dunia. Maka saya kempen ini ibu, kerana kempen ini berasal daripada surah Al-Kautsar. Ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Kata para ulama tafsir ketika mana mentafsirkan ayat itu, sebahagian yang mengatakan kerana tanda kesyukuran kamu kepada Allah Ta'ala adalah dengan melalui solat antaranya, dan juga menyembelih. Wanhar adalah menyembelih. Ulama tafsir sebahagian mengatakan wanhar ini adalah sembelihan kurban, ada yang mengatakan ia adalah sembelihan kurban dan akikah, dan ada yang lebih umum adalah apa-apa bentuk sembelihan yang memberi makan ataupun edaran daging. Maka itu antara sebab kepada saya berkempen ini ibu, supaya kita cuba berazam dan berusaha melaksanakan ibadah korban setiap tahun, mudah-mudahan. Jangan duk pening benda yang tak ni. Saya tak tahu lah nak bunuh nama siapa. Ya, nama suami ke nama saya. Kadang-kadang duk fikir hak tu habis orang dah tutup. Kan, yang penting boleh nama siapa pun, insya-Allah pahala untuk satu keluarga. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalam.